Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu an yudhkara laha ma fi as-sahihaini min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ay apa idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Wa yustahabbu, dan disunatkan, ayyudhkara, an ta'wil masdar naib fa'il. Jadi zikruhu naib fa'il tu ta'wil masdar, an masdariyah. Wa yustahabbu ayyudhkara, dan disunatkan bahawa disebut bahawa menyebut ia oleh suami itu laha lizaujah, baginya, bagi isteri. Sebut apa? Maf'ulun bih, bagi yadhkuru, ma fi sahihaini, barang, yakni isi yang pada ma fi sahihaini, ay ma thabata, fi tu ta'alluq bagi muta'allaq mahdhuf taqdiruhu thabata, ay ma thabata fi sahihaini, barang yang sabit ia barang pada dua yang sahih, iaitu sahih al-Bukhari wa sahih al-Muslim. Daripada mana? Min qawlihi, tu daripada katanya. Okay, yadhkuru, ta'aluk yadhkuru tu min qawlihi, daripada katanya, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila telah menjadi ia oleh wanita tadi itu akan meninggalnya wanita tadi akan firash, akan katil isteri, akan katil suaminya mar'ah itu. Tu hajiratan isim fa'il, firasha maf'ulun bih bagi hajiratan, yang meninggal ia perempuan itu. Jadi apabila telah menjadi oleh seorang perempuan itu akan meninggal ia isteri itu, akan firasha zaujiha, akan katil istrinya, katil suaminya isteri itu, iaitu tempat tidur tu. La'anatha, niscaya melaknat akan al-mar'ata, oleh fa'il al-malaikatu, oleh para malaikat. Hatta tusbiha, laknat tu ta'alluq hatta tusbiha, sehingga subuh ia. Sehingga subuh lah.
Okey, sehingga subuh. Ni bagi mereka yang meninggalkan tempat tidur dengan makna dengan makna suami panggil dia tak mari. Tu. Ataupun suami tak panggil pun dia tak mau tidur dengan suami, meninggalkan katilnya. Tu dapat laknat. Jikalau apa? Jikalau suami tak redha lah. Laknat itu dia ada riwayat hadis ni, ada riwayat kata laknat sampai subuh. Ada yang kata laknat sampailah suami tu redha semula. Ada banyak riwayat lah tu. Sini riwayat sehingga subuh. Wa ma fi Tirmizi Athah berkata ma fi sahihain, dan juga disunatkan bagi suami itu memperingatkan isteri bagi barang yang fi Tirmizi, ai ma thabata fi Tirmizi. Barang yang sabit ia barang pada riwayat Tirmizi. Tu min qaulihi ta'alluq yadhkuru, min qaulihi daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan, matat yang mati ia mana-mana perempuan, wa zawjuha hal keadaan, waul hal keadaan bermula suaminya perempuan tadi itu, khabar radin redha ia suaminya itu, anha daripada isteri tadi, dakhalatil jannah, niscaya masuk ia perempuan akan syurga, yakni di dalam syurga. Al jannata mansub binaz'il khafid taqdil ay fil jannati. Jadi mana-mana perempuan yang mati hal keadaan suami dia redha, maka masuk syurga. Dapat suami redha lagu mana? Kena jadi salihah. Nak jadi salihah lagu mana? Kena mengaji. Ngaji apa? Uqudul lujain. Ngaji apa? Muhimmah. Macam hari wanita sedunia. Wanita sedunia lah. Iaitu apa dia? Kena jadi orang yang salihah. Lagu mana? Iaitu kena mengaji. Kalau dia tak mengaji, jangan harap dia tu salihah. Itu semua perasaan nafsu, hak tu talihah. Pakai tudung labuh-labuh dah, cantik ayu dah, tapi dia tak mengaji. Itu bukan salihah, itu talihah. Fiqh tak mengaji, akidah tak mengaji, tasawuf tak mengaji, hidup buat lebih kurang terhadap pengajian dia, padahal dia wajib atas dia mengaji. Dia tak mengaji cara nak jadi salihah. Itu bukan salihah, itu talihah. Walaupun dia itu bertuduh labung, berpurdah, berniqab sekalipun, tapi fasik tanpa sedar. Tu kadza fi syarhin nihayati, begitulah seperti ai kadza sabata, begitulah demikian itulah sabit ia fi syarhin nihayati, pada syarah an-nihayah, namanya alal ghayah. Apa dia? Syarhin nihayah alal ghayah, ai hala kauni syarhin nihayah kainan alal ghayah. Tu ta'alluq hal bagi syarhin nihayah. Wahjuruhunna, ayat Quran, wahjuruhunna, dan hendak meninggallah oleh kalian wahai suami akan mereka itu, akan isteri-isteri, meninggal ta'alluq wahjuruhunna kepada fil madaji'i, pada tempat-tempat tidur mereka itu, ai i'taziluhunna, yakni beruzlahlah ia oleh kalian, berpisahlah ia oleh kalian akan mereka itu perempuan-perempuan, fil firashi, di tempat tidur, dunal hajri, tanpa meninggalkan, fil kalami, dalam percakapan, wala yadribuha, Athah berkata juga al-hajri fil kalam, dan juga tidak memukul ia suami akan isteri. Tu. Jadi kalau dia dituntut atas dia untuk i'tizal, untuk pisah di tempat tidur pun, tapi jangan sampai tahap dia itu meninggalkan bercakap dan juga sampai tahap memukul dia. Itu pun kita dah hurai dululah dalam ciri-ciri suami yang soleh, kita dah sebut dah, iaitu dia tidak meninggalkan percakapan meskipun tengah i'tizal, tengah berpisah daripada isteri dia dari sudut tempat tidur. Tapi kena cakap, ya kena cakap. Tak boleh kata tinggal cakap. Jangan tinggal cakap. Sekarang tinggal i'taziluhunna, mereka tinggal isteri-isteri tu tak tidur bersama, tapi tinggal juga cakap. Tu sebab apa jadi gitu? Sebab tak ngaji. Tu kena ngaji tu. Belajarlah kat mana pun, sekolah ke, universiti ke, pondok ke, mana ke, kalau tak mengaji hak ni tak reti.
Ada satu status kita pernah tengok. Dia status bab universiti lah. Dia kata perempuan ni kena masuk universiti. Sebab apa? Berpendidikan tinggi. Sebab isteri tu, suami tu atau isteri tu, perempuan tu akan jadi ibu kepada seseorang ataupun suami kepada seseorang yang lain. Dia kena berpendidikan tinggi, barulah menjadi wanita yang berkualiti. Kita kata tak semestinya kena pendidikan tinggi. Kita orang pertama yang iktiraf lah kalau tu. Sebab apa? Tak semestinya orang yang mengaji tinggi itu berpendidikan tinggi, dia tu reti tak. Berlambak orang universiti, masuk universiti tapi tak mengaji pun. Berlambak lagi fardu ain tak reti, berlambak sangat. Perempuan pun berlambak fardu ain tak reti, akidah tak tahu, fiqh tak tahu, fiqh bab simple-simple punya hukum pun tanya lagi sebab apa tak tahu. Tasawuf entah ke mana. Tasawuf mungkin dia ngaji lah kot sebab perempuan ni suka tasawuf sikit. Bab fiqh, bab akidah hak sikit kepala ni dia tinggal dah. Begitu juga dengan orang lelaki. Gitu. Orang lelaki pun sama kat universiti pendidikan tinggi tapi tak mengaji. Tu kos mengaji Islam tu. Tak tahu siapa dia tak minat ngaji, tak tahu. Dia tak minat ngaji, siapa tahu. Dia ikut kawan. Kawan dia tak mengaji, dia pun ikut tak mengaji lah. Sebab tu kita ada orang buat cerita, wanita mesti berpendidikan tinggi, masuk universiti, barulah menjadi wanita yang berkualiti. Kualiti pelotak dia, tak mengaji kualiti apa? Nak jadi solehah lagu mana tak mengaji lagu ni? Dia bukan syarat masuk universiti. Dan kalau masuk pondok pun tak mengaji hak ni, malas nak turun pun sama lah. Dia tak reti juga. Dia bab ilmu ni bukan tergantung pada institusi, tapi kepada diri sendiri untuk mengaji ke tak. Bukan tergantung pada institusi. Kena mengaji universiti barulah bertaraf mulia wanita tu, berpendidikan tinggi. Tu mengarut belakang tu. Ada orang habis cerita ke tu, kita tak setuju mana. Dan kita kalau orang kata kita iktiraf, kita orang pertama iktiraf. Duk mengarut apa? Duk bergantung pada institusi lah. Berlambak pergi tengok kat universiti, tak universiti mana, Unija kita ni. Berlambak lagi daripada banyak tak terlaki daripada tak laki. Berapa banyak? Berlambak. Duduk saya saja dalam bilik. Habis kelas balik kelas, habis kelas balik kelas. Huah kawan habis. Gitu lah. Tu. Jika si suami mati dah selepas daripada itu, si wanita pun berkahwin dengan lelaki lain. Jadi wanita itu akan sama dalam syurga. Itu wanita itu akan bersama dengan suami yang dia paling suka lah. Yang dia paling suka. Yang dia paling cinta, yang dia paling suka. Tu. Sebab tu ada cerita suami kalau mati awal tu dia buat wasiat. Kalau nanti nak bersama syurga dengan saya ni tak payah kahwin lain lah. Tu. Sebab kalau kahwin lain takut-takut dia lebih suka pada suami yang kedua ni. Suami yang kedua ni takut dia tak sama dengan di syurga. Tu okey. Apa ni dia mesti masuk lah ni. Okey. Dia buat wasiat aku tu. Tu atas pandangan yang kata yang dia masuk syurga nanti bersama suami yang paling dia cintai. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada khilaf lah tu, kita jawab mudah-mudah tu. Tak mau bahas panjang tu. Jadi pendidikan tinggi tu tak semestinya dia itu reti. Dia reti dengan jalan talaqi dengan guru. Bukannya reti atas jalan bersiswazah tak. Ada je ni itu. Tak tahu. Berlambak kat universiti tu, tak erti apa berlambak. Tak payah tengok kos lain lah, kos mengaji Islam. Mengaji Islam dah tak erti apa. Lepas habis grad nak kahwin. Gitu. Lepas tu gitu. Perangai aku tu. Boleh tengok lah. So apa? Tak mengaji. Tak reti sahabu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wadribuhunna, dan memukul. Betul tu. Li'anna fil hajri, kerana pada meninggalkan, yakni meninggalkan hajar dari sudut meninggalkan tempat tidur lah sini. Atharan tu isim di anna muakhar, zahiran sifat yang zahir ia kesan itu fi ta'dibin nisa'i, itu untuk memberi adab ataupun mengajar adab ataupun memsedarkan wanita tersebutlah bahawasanya dia tengah nusyus. Tu sebab tu kita tinggal tempat tidur tu.
Tapi dunal hajri fil kalam, tapi tidak meninggalkan dari sudut berkata-kata, kita kena kata jugalah. Kata pun kata dengan baik, dengan gaduh-gaduh. Kita ada kata dulu, ini payah belaka. Tak ngaji tak tahu benda ni. Payah belaka. Hari ni harian metro. Harian metro. Kau suat depan kali. Suami mentetak isteri. Sebab apa? Sebab mengesyaki isteri menjalin hubungan sulit. Hal keadaan wanita tu sedang mengandung. Tu. Ini masalah belaka ni. Boleh ihtimal belaka. Adakah wanita tersebut betul-betul dia selingkuh ataupun tidak? Itu satu. Kalau kata dia tak selingkuh, suami jangan galak sangat. Suami jangan terlalu terlajak sangat. Memang dituntut kepada suami untuk cemburu, tapi jangan terlajak sangat suuzon tu. Sampai tahap ni, hak ni mau tak ngaji lah kau. Sampai peta tok isteri tu. Ya Rabbana. Macam-macam lah ni kat paper. Tu. Tu okey. Habis. Tak mau urai banyak tu. Wala, mana dia? Wadribuhunna, dan mukul oleh mereka itu laki-laki, suami-suami akan mereka itu perempuan-perempuan, darban akan sebagai darb, akan sebagai pukul, maf'ul mutlaq tu ghairu mubarrihin, yang tidak menyakiti. Tu dia panggil maf'ul mutlaq li bayanin naw'. Maf'ul mutlaq untuk menerangkan lagu mana maf'ul mutlaq itu berlaku. Jenis dia iaitu pukulan yang tidak menyakitkan. Mana pukul ni? In afada darba. Ni peringkat ketiga selepas kita i'tizal. Tak mau dengar juga cakap kita boleh pukul. Tapi pukul tu in afada darba. Jikalau memberi faedah ia akan pukulan itu. In afada darbu. Jikalau memberi faedah ia oleh pukul itu. Tu okey. Memberi faedah ia oleh pukul itu akan perempuan tu. Akan isteri tu. Wa illa, dan jikalau tidak, ai wa illam. Jikalau tidak memberi faedah, fala darba, ai fala darba laha. Maka tidaklah memukul bagi wanita itu. Jadi kalau kita boleh pukul, tapi boleh tu kalau memberi kesan. Kalau memberi kesan, kata kalau aku pukul ni dengar cakap balik. Tapi kalau tak boleh. Betul tu. Padahal pukul ni bukan pukul berdebang tu. Pukul kecil ya, yang tidak melukai isteri tu. Tu okey. Si isteri selalu membandingkan arwah suaminya dengan suami yang baru dengan tujuan untuk menasihati suami baru itu supaya jadi macam. Tak boleh. Isteri solehah yang pertama pada hari ini ialah dia tidak mengingati suami dia yang lama. Tidak membandingkan atau mengingati suaminya yang lama. Sama ada bercerai ataupun mati. Contoh bercerai, dia bercerai, dia kahwin dengan orang lain. Dia duduk teringat suami lama, haram. Dalam idhahul bab, haram. Tu haram terus tu. Ataupun membanding dengan suami dia, menyebabkan suami dia pun rasa Allah jeng dah aku, haram. Okay? Tak boleh. Nak nasihat suami supaya suami jadi baik, nasihat secara gitu je lah. Tak payah duk banding-banding. Haram. Kerana menyakiti suami. Dan mengingati suami lain, haram hukum dia. Isteri mengingati suami lain, haram. Seperti mana suami mengingati isteri orang, haram. Suami mengingati suami orang lain. Dia dulu jatuh cinta kat kawan tu kahwin lain, dia kahwin lain. Dia pun teringatlah kat kawan tu dah berbini lah, dah bersuami lah. Teringat kat dia, hukum dia haram. Kalau isteri pula, isteri teringat suami lama, hukum dia haram. Lagi pula berbanding-bandingkan dengan suami ini pula, lagi-lagilah haram. Menyakiti suami tu. Kalau nak nasihat dari suami yang bagus, nasihat gitulah, tak ada banding-banding. Okey. Tu yang pertama lah ini. Mubasyaratan lah. Tidak mengingati suami yang lama. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana dia? Hilang lah.
Wala yajuzud darb, wala yajuzud darbu, maka tidak, dan tidak haruslah fa'il oleh pukul itu alal wajhi. Pukul-pukul ta'alluq alal wajhi, di atas muka. Tak boleh tampar muka. Haram. Bukan takat isteri, kawan-kawan pun sama lah, pergi tampak muka dia, haram. Tampak muka sendiri pun haram. Kerana wajah ini asyraful jawarih, semulia-mulia anggota. Tu okey. Wal mahaliki, dan tempat-tempat yang membinasakan, tempat-tempat yang boleh mencederakan lah maksudnya. Tak boleh. Jadi kita pukul di tempat yang tidak mencederakan lah. Ghairu mubarihin macam tadi tu lah. Tu. Jadi pukul tu bila dia dengar cakap, kita rasa ni beri faedah ni, kalau aku pukul ni beri faedah ni, maka boleh pukul. Kalau tak boleh pukul. Tu okey. Tak payah pukul lah. Dan tak boleh pukul. Bal yadribu darbat ta'ziri, bahkan memukul ia oleh suami itu maf'ul mutlaq li bayanin nau', akan sebagai pukul yang ta'zir, pukul yang denda lah, pukul denda atau pukul memberi peringatan. Wal aula, tengok ya, wal aula, habis tu, dan bermula yang terlebih utama lahu baginya, bagi suami itu, al-afu, khabar, ialah maaf. Jadi suami soleh yang pertama hari ini ialah maaf isteri, walaupun dia jahat sampai tahap Fir'aun. Kalau orang jahat, perempuan siapa dia? Kalau orang lelaki, Fir'aun. Orang perempuan siapa dia? Dia dapat isteri yang paling jahat atas dunia ni. Dia buat macam-macam kat kita ni, kita buat maaf. Dia buat benda nusyus kat kita, maaf. Hak ni wali. Tu ciri suami soleh yang pertama hari ni, maaf kepada isteri, walaupun isteri derhaka pada kita, walaupun isteri buat lebih kurang pada kita, walaupun isteri nusyus sekalipun, tak sampai tahap pukul. Maknanya dari sudut syarak boleh pukul, tapi dari sudut diri kita aula maaf. Macam dalam bab qisas lah, ada orang bunuh family kita, kita pula boleh tuntut nak bunuh dia ke, nak suruh dia bayar upah, ataupun nak memaafkan dia. Dalam bab fiqh kata, okey, kita boleh pilih antara tiga tu. Nak suruh bunuh dia, qisas, ataupun bayar upah denda, diat, ataupun kita maafkan dia. Hak maaf ni aula, yang terlebih utama. Hak tu dahsyat. tu dia pergi maqam tasawuf tu. Sebab tu kena mengaji bab ni, suami pun. Kita kata banyak kali dah, mengaji Uqudul Lujain ni bukan untuk mengharapkan kita dapat pasangan seperti mana orang mengaji Uqudul Lujain, tak. Tapi kita mengaji Uqudul Lujain untuk kita beramal untuk diri sendiri. Kalau kita suami, suamilah. Kalau isteri, isterilah kepada orang lain yang menjadi pasangan kita, walaupun dia tak pernah mengaji Uqudul Lujain sekalipun. Kalau dia mengarut, terpaksa kita kena jadi soleh untuk dia, walaupun dia mengarut, walaupun dia jahat. Tu okey. Tu. Tak ada istilah susahlah nak berlaku baik sebab dia pun jahat. Tak ada istilah begitu bagi orang mukmin yang salih wa salihah wal wara'. Payahlah kau tu. Ngaji-ngaji ni kena amal. Nanti kena amal masa kahwin tu. Baru tahu senang susah. Baru tahu para ulama macam mana dia sabar terhadap isteri dia. Isteri para ulama lagi jahat sampai tahap bakar kitab. Bakar kitab tau. Cemburung kitab, bakar kitab. Lagi dahsyat tu. Kita okey-okey lah. Boleh isap okok lagi. Tu. Takat beletiak lebih kurang tu. Tak apa tu. Tu low level dia panggil. Tu okey. Mudah-mudahan kita ni hak mengaji Uqudul Lujain ni dapat isteri ataupun pasangan, isteri ataupun suami yang soleh, solihah, insya-Allah taala. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Mana tadi? Bi khilafi wali as-sabi. Tu. Bi khilafi wali as-sabi. Kata gitu tu bi khilafi wali as-sabi. Beza dengan wali budak kanak-kanak. Fal aula, maka yang terlebih utama lahu baginya, bagi wali sabi ialah khabar adamul afwi, ialah tidak memaafkan. Beza. Kita ada anak. Anak buat pasal. Kita jangan marah. Jangan maaf. Tak boleh marah. Tak boleh maaf. Kena pukul. Tak boleh maaf. Tak ada istilah maaf. Sebab apa? Di anna darbahu
lianna darbahu litta'dibi maslahatun lahu. Kerana memukulnya sabi itu idafat masdar kepada maf'ul, litta'dibi sebab untuk mengajar adab, maslahatan lahu. Tu maslahatun khabar di anna. Yalah, kerana itu adalah merupakan maslahah baginya, bagi sabi, kebaikan bagi untuk dia. Tak sembahyang kena pukul, jangan maaf pula. Sebab apa? Sebab itu maslahah bagi dia. Nanti dia besar, dia boleh sembahyang. Tak puasa, cukup umur 10 tahun, kena pukul, tak boleh ada maaf. Sebab apa? Nanti untuk maslahah diri dia, masa balik dia boleh puasa. Adapun pukul isteri, wa darbar rajuli, apa berkata darbahu, wa darbar rajuli, dan memukul seorang lelaki, iaitu suami itulah, zaujatahu, akan isterinya rajul, maslahatun li nafsihi, itu maslahah bagi dirinya, diri suami tu. Tu pukul kanak-kanak, pukul anak kecil kita tu, yang kita suruh tak buat tu, itu maslahah untuk dia. Tapi isteri maslahah untuk kita, sebab isteri milik kita, milik secara majazi. Bersangkut paut dengan kita. Kita nak tanggung nafkah dia, kita nak kena ajar dia, kita nak mengajar adab kepada dia. Kita lah jadi maslahah untuk kita lah, sebab kita hidup dengan dia. Dan kita tanggung dosa-dosa dia, kita dah bayar nafkah, itu maslahat untuk kita. Maka maslahat untuk kita ni, kita lebih aulanya maafkan. Sebab tu maslahat untuk kita. Tapi maslahat untuk diri dia, budak-budak tu, maslahat untuk budak-budak tu, kita tak boleh maaf, kena pukul juga. Sebab maslahat kebaikan untuk diri dia, supaya dia besar dalam keadaan yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Hamlul wa'dhi fi hadhihi al-ayati, bermula tanggung dan memberi nasihat lah. Hamlul wa'dhi, bermula memberi nasihat itu, peringatan itu, fi hadhihi al-ayati, pada ini ayat, ala halati adami tahaqquqi, atas hal keadaan tidak yakin. Hal keadaan tidak yakin. Tidak yakin. Wal hajri ay wa hamlul hajri, dan tanggung meninggalkan itu, ala tahaqquqi, atas yakin, min ghairi takarrurin, daripada tidak mengulanginya. Apa dia ni? Yang pertama, dari sudut adami tahakkuk, dengan tahakkuk ni dari sudut nusyus dia, yakin ke tak dia tu nusyus. Jadi kita nasihati dia, kita nasihati dia supaya tidak nusyus ni, dalam keadaan tidak tahakkuk lagi nusyus dia, tidak betul-betul dia itu dikatakan dia nusyus dah, tapi tak serius orang panggil. Masa tu kita nasihat dulu, ni tak boleh lagu ni, tak boleh lagu ni. Dalam hadis sebut tak boleh tinggal ke tempat tidur. Idza batatil mar'atu hajratan firasha zawjiha la'anathal malaika hatta tusbih. Contohlah. Tu laki apa hadis. Itu. Kemudian dia buat lagi. Bila dia buat, tahakkuk dah. Bila dia buat lagi, dia nusyuh lagi. Tu tahakkuk dah. Sungguh dah ni. Min ghairi takarrurin. Tapi tak mulang lagi. Baru sekali lah. Tadi kita nasihat tu, kita macam seolah-olah macam tak absolutely lagi dia tu nusyuh secara pasti. Kita bagi nasihat lu, ni nusyuh ni. Kita dah bagi dah nasihat, dia nusyuh juga. Nusyuh sekali pertama, ghairu takarrurin, belum berulang-ulang lagi. Waktu tu kita i'tizal. Berlaku juga. Berlaku juga nusyuh. Maka kena pukul. Waddarbi ay wa hamlid darbi ala ma atas barang idza takarrara nusyuzu, apabila berulang ia oleh nusyus, huwa bermula dia takarrurun nusyus tu, ma sahahahu, ialah barang khabar, ialah barang yang telah mensahih ia akan barang oleh ar-rafi'i, oleh ar-rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i mentasihkan, kata pukulan itu boleh dibuat kalaulah berlaku pengulangan pada nusyuh tersebut. Kita dah beri nasihat dah, nusyuh juga, nusyuh lagi berulang kali, maka di situ baru boleh pukul. Selepas nasihat tu dia nusyuh lagi,
Okey, dia nusyuh lagi. Oh, banyak kali nusyuh lah selepas nasihat tu. Selepas kita iktizal tu. Oh, nusyuh lagi. Boleh pukul. Syarat untuk pukul di sisi Imam Rafi'i kena takarrur. Kena berulang-ulang. Nusyuh dia tu selepas kita tinggal iktizal daripada tempat tidur. Tetapi sahahan Nawawi telah mensahih ia oleh Nawawi akan maf'ul bih jawaz ad-darbi, akan keharusan pukul wa in ini ghayah liraddi, ghayah untuk rak pandangan Imam Rafi'i, wa illam yatakarrarin nusyuzu, meskipun tidak sama sekali mengulangi ia oleh nusyuz itu. Pukul tu in afada ad-darba lah. In afada ad-darbu, apabila memberi faedah oleh pukul tu lah. Di sisi Imam Nawawi pula kata, tak syarat nak kena takarrur. Selepas kita beri nasihat, kemudian selepas kita dah iktizal, berlaku juga nusyuz, boleh pukul lah. Tak perlu untuk takarrur, tak perlu untuk berulang-ulang dia itu membuat nusyuz baru kita sabit boleh pukul. Tak. Imam Nawawi kata boleh pukul dah. Tu sahih yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau bertemu pandangan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, al-aula min jihati Imam Nawawi. Itu pandangan sahih lah. Tu khilaf itu ialah. Wa taqdirul ayati alaihi, dan bermula takdir ayat ke atasnya yang tersebut, wallati takhafuna nusyuzahunna. Wallati takdir ayat. Takdir ayat uhjuruhunna tu. Dah ada tu. Tu. Mana dia? Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Sebelum tu dia sebut dah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Tu step dia. Apabila kamu takut nusyuznya, maka peringatkanlah dia. Takut nusyuz, maknanya nusyuz tu tak tahakuk lagi, takut saja. Dia buat lagu ni boleh nusyuz ni, kita bagi nasihat. Dia buat lagi, ni nusyuz, tahakuk dah nusyuz, kita tinggal tempat tidur. Tapi belum takarrur, belum ulang. Lepas kita dah iktizal, buat lagi. Ni nusyuz teruk ni, boleh pukul atas pandangan Imam Nawawi. Kata tidak perlu dah takarrur lepas tu. Tak berhajat kepada tunggunya berulang lagi lepas tu. Boleh pukul lalu dah. Imam Rafi'i kata tak, kena buat banyak kali dulu. Nusyuz itu baru boleh pukul. Tu okey. Wallati takhafuna, dan perempuan-perempuan yang takut ia oleh mereka itu laki-laki akan nusyuznya, nusyuz allati, akan nusyuznya nusyuz allati, perempuan-perempuan itulah. Fa inna syazna, maka jikalau nusyuz ia perempuan-perempuan itu, fahjuruhunna, maka tinggallah oleh kalian, oleh laki-laki akan mereka itu perempuan, tinggal ta'alluq fil madaji'i, pada tempat tinggal tidur tu, wadribuhunna, dan memukul ia oleh, dan hendaklah memukul ia oleh kalian laki-laki, hunna, akan mereka itu perempuan-perempuan. Fa ma'na takhafuna, maka bermula makna takhafuna hina idin, pada ketika itu, pada ketika itu ialah ta'lamuna, mengajar ia oleh mereka itu laki-laki. Kena mengajar dengan makna kita nasihatlah, kena ajar. Hak ni hadis kata, sabit kata tak boleh ni tinggal tempat tidur kalau suami panggil, contohnya. Wa kharaja bil ilmi bin nusyuzi. Tu. Okey. Wa kharaja bil ilmi, maka keluarlah dengan ilmu, dengan mengajar tu, bin nusyuzi. Tu. Bin nusyuzi, dengan nusyuz, ma idza zaharat amaratuhu. Tu. Wa kharaja bil ilmi bin nusyuzi, dan keluarlah dengan ilmu, dengan mengajar tu, bin nusyuzi, dengan sebab nusyuz, oleh fa'il, ma idza zaharat, oleh barang yang apabila zohi ia oleh fa'il, amaratuhu, oleh tanda-tandanya, tanda-tanda nusyuz. Tanda-tanda nusyuz. Tu okey.
Tanda-tanda nusyuz tu imma biqaulin, sama ada dengan kata-kata, ka'an sarat tujibuhu bikalamin khashinin, seperti bahawa menjadilah ia perempuan tadi tu tujibuhu, menjawab ia perempuan itu akan suami itu jawab ta'alluq ba bikalamin khashinin, dengan kata-kata yang kasar, ba'da an kana bilayyinin, selepas bahawa adalah ia tu, selepas adalah ia mana? Payah lalu. Ba'da an kana bilayyinin. Ajaba yujibu ijabah. Ijabaha. Ba'da an kana bilayyinin ay ba'da an kana ijabuha bilayyinin. Selepas bahawa adalah ia jawabnya isteri itu bilayyinin, dengan lembut. Okay. Dia cakap kasar, dia balas kasar. Okay. Tengah-tengah mengajar dia ataupun tengah nasihat dia cakap kasar. Selepas dia cakap lembut, dengan mana cakap kasar lah. Tu. Jadi isteri soleh yang pertama, solehah yang kedua hari ini ialah tidak bercakap kasar ataupun menjawab tak kala suami beri nasihat. Tatkala suami beri nasihat, isteri yang solehah tidak akan cakap ataupun tidak akan jawab dengan kasar ataupun tak kasar lah, asalkan menjawab sahaja. Tidak akan menjawab apabila suami dia beri nasihat. Tu. Payahlah kau tengah-tengah marah suami nasihat. Boleh terima? Masam muka selalu dah. Tu orang sekarang. Masam muka selalu dah. Payah. Bukannya lepas suami nasihat tu nak lagi bagus, minta maaf ke apa, tak, dia lagi kasar. Ataupun dia pandang muka dengan masam. Jeng lalu. Tu dengan kata-kata wa imma bi fi'lin, dan adapun nusyuz itu juga sama ada dengan perbuatan, ka ayyajida minha minal mar'ah, seperti bahawa mendapati ia minha daripada isteri tadi tu i'radan. Tu. Okay. Ka yajida fi'lu lah, yajidal fi'lu. Seperti bahawa mendapati ia oleh perbuatan itu minha daripada isteri itu i'radan, berpaling. Berpaling. Wa abusan, dan masam muka, ba'da talattufin, selepas dia itu berlemah lembut, wa talaqati wajhin, dan selepas dia itu manis wajahnya. Jadi isteri solehah yang ketiga hari ini ialah dia tidak bermasam muka. Susahlah kau ni. Dia tidak bermasam muka dan apa dia? Dan berpaling. Dan berpaling tatkala suami menasihati dia. Berpaling dengan mana tak tengok dia, paling tempat lain. Sama ada paling wajah ataupun paling badan. Dan isteri yang solehah apabila dinasihati suami, dia akan pandang wajah dia. Dia akan menghadap ke arah dia. Bukan dia buat tak tahu gitu ya. Tu payahlah kau. Sebab tu title perempuan yang solehah cukup mahal. Sebab apa? Payah. Mengaji lagu ni baru tahu payah. Memang payah pun. Perempuan solehah tu bukan duk, asal aku tudung labuh dah pakai niqab lebih kurang, aku ni solehah lah ni. Bukan. Bukan tu. Kalau tak ada jadi solehah, ketahuilah bahawasanya aku ini tidak. Ketahuilah, paling-paling kurang ketahuilah bahawasanya aku ni tak layak panggil solehah lagi. Dan kita dalam masa yang sama ke arah solehah. Macam tu jugalah kan lelaki. Sama. Tu. Bukan senang. Ingat senang. Hadis simple je. Perempuan yang jaga solat, jaga puasa, jaga maruah, taat suami, masuk syurga mana-mana pintu. Dia satu ilmu yang besar. Sembahyang satu ilmu yang lain, puasa satu ilmu yang lain.
Tu. Menjaga maruah satu ilmu yang lain. Mentaati suami satu ilmu yang lain. Mentaati suami aku dulu janji. Tu. Tu. Jadi qurratu a'yun bagi suami. Oh, payah. Fa ya'idhuha maka fa innahu fa innahu maka sesungguhnya suami itu ya'idhuha menasihati ia suami akan isteri bila hajrin tanpa dia itu bila hajrin tanpa meninggalkan tempat tidur. Kena nasihat dululah. Wa bila darbin atah bila hajrin dan tanpa dia itu perlu pukul. Jadi suami yang soleh hari ini ialah dia kalau nak nasihat jangan guna kaki tangan, dan dia nak nasihat jangan sampai tarkul kalam, dan dia kalau nak bagi nasihat jangan sampai tahap pukul dan jangan sampai tahap i'tizal daripada firash. Sebab apa? Sebab sekarang tu dituntut untuk dia tu nasihat, belum lagi untuk tinggal katil ataupun pukul. Maka kena ikut step dia. Tu nasihat. Jadi suami soleh yang kedua ni ialah nasihat tanpa dia itu pukul isteri dia, dan nasihat tanpa dia itu i'tizal ataupun pisah daripada tempat katil dia. Fa in ata'nakum wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi esok tak ada esok kuliah jauh sikit. Kuliah tu lepas tu rasa ada makan-makan. Kalau tak ada makan pun balik lambat kot. Lepas tu pukul 10 kelas pula sampai pukul 12. Jadi tak ada esok. Adanya hari Jumaat. Hari Jumaat pukul 9 malam. Hari Jumaat pukul 9 malam. Okey, wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.